Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada salah seorang jemaah kita yang sedang dilanda keuzuran, iaitu saudara Reza hafizahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah atau tauhid, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Maka kita menyambung pada semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham dan akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada kitab Jawi muka surat 25 baris yang ke 6 daripada bawah, 7 daripada bawah, pada nak masuk sifat wajib bagi Allah. Nak masuk sifat 20 dah. Nak masuk dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin.
Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi Allah, bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Dia kata adapun setengah. Maksud setengah ni sebahagian lah. Jadi 20 ni adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan Allah yang tak terkira. Sifat kesempurnaan Allah yang tak terkira, sifat kamalat tu tidak terkira kerana Allah Maha sempurna. Maka sebahagian daripada sifat sempurnaan itu disebut di dalam Quran dan hadis yang dikumpul oleh para ulama menjadikan bilangannya 20 sifat. Kemudian sifat ni pula sifat wajib bagi Allah. Bila sebut wajib bagi, maksud dia apa? Wajib tu pada akal, mesti pada akal. Wajib tu dengan maksud mesti. Dekat akal kita kata mesti, dekat akal kita kata wajib. Lawan wajib mustahil, bukan haram. Lawan wajib haram, tu hukum syarak, fiqah. Orang Melayu sebut fiqah, orang Arab sebut fiqah. Wajib lawan haram tu fiqah, hukum syarak. Ini wajib ni lawan mustahil. Akal kata mesti, wajib apa? Allah mesti wujud, Allah wajib wujud, akal kata. Maka wajib situ pada akal. Bila tak reti sifat wajib bagi Allah, maka puak-puak yang tak reti bahasa, yang telah menzahirkan dan menunjukkan kebodohan mereka, kejahilan mereka, dia pergi tulis kat Facebook. Golongan Asy'ariyah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya sesat akidah. Kenapa? Kerana dia kata Allah tu ada sifat wajib. Dia letaknya kewajipan pada Allah pula. Dia kata gitu. Siapa yang letak kewajipan ke Allah? Allah tidak dibeban dengan hukum. Siapa yang hukum Allah? Allah wajib gini, Allah wajib gitu. Tak. Allah haram buat gini. Tak. Allah bukan makhluk nak terikat dengan hukum. Dia kata golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni sesat. Sebab apa? Meletakkan hukum wajib pada Allah. Allah wajib wujud. Kalau Allah tak wujud, berdosa. Tu mu bengong, baik diam. Kita bila bengong, baik diam. Bila diam, lepas tu buat apa? Tanya dengan orang alim, tanya dengan para ulama, tok-tok guru tauhid. Tanya, ni apa benda ni tok guru wajib pada Allah ni pula? Allah bukan nanggung hukum. Tok guru terangkan, wajib akal lain, wajib syarak lain. Tak nak tanya, main bos, main tulis, main type dekat internet. Tuduh orang sesat sebab meletakkan hukum wajib pada Allah. Kita letak hukum wajib ke Allah ke? Tak, dekat akal kita. Akal kita kata wajib ataupun mesti. Apa Allah? Mesti wujud. Akal kata mesti wujud. Lawan Allah tak wujud, akal kata mustahil. Ini wajib lawan mustahil. Ini pecahan hukum akal, wajib, mustahil dan harus. Baik. Habis Ustaz, yang ditulis Ahlussunnah wal Jamaah tu sesat, kenapa? Kenapa dia tak diam dan bertanya kepada ulama? Sebab dia tak sedar diri. Dia tak tahu yang dirinya tak tahu. Dia tak reti yang diri dia tak tahu. Baik. Maka sifat wajib bagi hak Allah Ta'ala. Maka sifat wajib bagi Allah ni ada 20 seperti yang kita dah ketahui. Lawan 20 tu mustahil. Jadi 20 wajib, 20 mustahil. Mana wajib mustahil tu kat mana? Ni, akal. Mungkin nak tunjuk lutut ni, akal. Akal kita tunjuk sini. Hakikat akal ni adalah terbit satu cahaya daripada lubuk hati. Cahaya tersebut yang dipancar, yang diberikan oleh Allah,
Cahaya tersebut memancar ke saluran urat, pergi kepada otak, dinamakan akal, baru boleh berfikir. Nah, hakikat dia daripada lubuk hati. Ini disyarah oleh Tuan Guru Baba Haji Saleh bin Musa Sik rahimahullah ta'ala. Nah, jadi mudahnya kita tunjuk akal sini. Kau ni tak ada akal kita tunjuk sini. Ke tunjuk lutut, kau ni tak ada akal tunjuk lutut. Mana ada orang akal tunjuk lutut? Baik. Maka wajib mustahil di sini. Wajib, Allah wajib apa? Akal kata Allah wajib atau mesti wujud. Okey. Akal kata apa? Akal kata Allah mustahil tak wujud. Akal tak boleh terima. Sinilah letak wajib, sini letak mustahil, sini letak harus. Allah mencipta makhluk, harus. Wajib tidak, mustahil tidak. Harus sahaja Allah cipta sekalian makhluk. Sini kata harus. Harus bagi Allah mencipta sekalian alam, mencipta sekalian makhluk. Harus sahaja. Wajib ke Allah cipta sekalian alam? Tak. Mustahil ke Allah cipta sekalian alam? Tak. Nah, biar faham situ. Letak wajib, mustahil, harus tu kat sini. Tu 3 pecahan hukum akal. Bila tak reti wajib syarak dengan wajib akal, jadi bengong kat situ. Sebab tak reti nak susun hukum kat mana. Baik. Macam tuan-tuan nak jadi cikgu, jadi pensyarah, awak semua balik mesti buat homework. Wajib buat homework. Awak tak buat, besok kena rotan. Maka balik pada hukum syarak, wajib atau mesti tu, nah, pada syarak ke pada cikgu? Nah, pada cikgu yang kata wajib mesti awak buat. Bukan termaktub dalam mana-mana kitab fiqh wajib akan seorang yang bersekolah buat homework. Tak ada. Dan kalau dia tak siap homework besok, berdosa. Tak? Tak siap homework, boleh tak? Boleh. Nah, tapi mu tunggulah denda dia. Rotan ke, diri atas kursi ke, kau pandai lah. Nah, maka nak selamat diri daripada hukuman, buat homework. Maka jangan tak reti pula wajib kat situ. Dia kata cikgu memandai-mandai tambah hukum pula. Nah, wajib buat homework. Mana wajib? Tu murid bengong. Baik, reti jangan tak reti. Baik. Maka dalam syarah ni dia kata apa? Wajib untuk kita tahu, wajib untuk kita belajar hukum akal yang kita sebut tadi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Wajib ada 24, 20 bagi Allah, 4 bagi Rasul. Lawan 24 ni mustahil. Jadi mustahil pun ada berapa? 24 juga. 20 mustahil Allah, 4 mustahil Rasul. Mustahil bagi para Rasul itu bodoh. Mustahil bagi para Rasul itu khianat. Mustahil bagi Allah itu ada pencipta. Mustahil bagi Allah itu berbilang-bilang. Lawan berbilang-bilang wahdaniyah. Wajib bagi Allah itu wahdaniyah. Wajib mustahil tu duduk tang sini. Baik. Sebab bimbang buka-buka Facebook jumpa benda ni, fahaman Ahlus Sunnah ni letakkan wajib pada Allah. Dah kalau Allah tak macam tu, berdosa Allah. Mu bengong. Nah, saya jumpa dan jadi isu. Tak tahulah tuan-tuan tahu ke tak. Dia tuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bertuhan. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak bertuhan, dia kata. Asal Allah tak bertempat, tak berarah, tak berupa, tak berwarna, tak berbentuk, tak bersaiz, tak ada tinggi, tak ada rendah. Maka Asy'ariyah dan Maturidiyah ni Tuhannya pada khayalan saja. Maka mereka tidak bertuhan. Mu bengong. Dengar syarah orang sifat 20 baru reti. Kau tuan-tuan tak ambil kisah, pedulilah, yang penting tiap-tiap bulan masuk pencen. Jangan. Pencen tu ditanya nanti-nanti. Benda pertama ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nak jawab Allahu Rabbi, Ustaz nanti kita pandai cakap Arab kat Barzah. Ya, tak ada orang cakap bahasa lain, semua cakap Arab. Tak payah belajar. Memang akan cakap Arab. Tapi bila dia tanya man rabbuka, nak dijawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dengan akidah yang sahih atas dunia yang dibawa ke mati. Kalau akidah menyeleweng, sesat dan kafir atas dunia, alam barzah tak akan dapat jawab Allahu Rabbi. Maka kita belajar atas dunia ni, alhamdulillah, itu dengan taufik Allah, syukur.
Maka minta juga, ya Allah selamatkan aku, rahmati aku bila di alam barzah. Tolonglah bagi aku izin jawab yang benar ya Allah. Tolonglah aku mati dalam akidah yang benar ya Allah. Nah, mati tak sempat mengucap bukan mati buruk. Benda pertama yang nak sahih akidah, iktiqad dalam hati, tu nombor satu. Lidah nombor dua. Maka kalau dia mati, kita sebut la ilaha illallah. Mati. Tak sempat mengucap, mati buruk. Ajar orang ni. Nah, ada dia kata orang mati buruk gitu. Mati baik tu, orang Islam. Nah, sangka baik, dia punya i'tiqad masa mati sahih. Nah, baik sangka, sebab benda dalam hati, akidah dia tak nampak. Baik. Dah kalau akidahnya menyeleweng, kita sebut ingat adab ziarah orang nazak bukan suruh ngucap, bukan. Ajar kalimat tu. Datang ziarah orang nazak, dah nazak ni tolong tu Haji, tolong ni imam belum sampai, dah nazak ni. Ni Haji Din, ngucap Haji Din, ngucap la ilaha illallah. Orang tengah nazak, dia bercelaru lah, tak tentu arah. Dia suruh ngucap. Haji Din ingat kicap. Benda pula kicap, aku nak mati ni. Nah, jangan suruh ngucap la ilaha illallah. Cukup sekali aja. Bila dia dah sebut, berhenti, tunggu dia mati. Nah, jangan ajar berkali-kali. Kenapa ajar sekali je, lepas tu tunggu mati? Sebab nak pastikan kalimat akhir dia kalimat tauhid. Lepas kita ajar la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Lepas tu haus nak air, bagi air. Lepas bagi air, ajar balik la ilaha illallah. Biar kalimat terakhir tu kalimat tauhid. Nah, ini ajar berkali-kali la ilaha illallah. Orang tu mengucap dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau ajar berkali-kali. Baik engkau ambil tasbih, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Baik kau ulang gitu. Orang nak nazak mana boleh bercakap banyak. Orang tengah nazak. Nah, jangan suruh ngucap. Dan tak payah asyhadu. Haji Din dengar ni saya nak ajar ni, asyhadu alla, berat lah. Berat orang mati nak asyhadu alla ilaha illallah. Sambung pula Muhammadur Rasul. Haji Din bukan Muhammadun, Haji Din Muhammadur. Dia ajar tajwid pula. Orang nak mati lah. Ini orang bengong tak reti ziarah orang nazak. Nah, biar reti. Tak kisah imam, Bilal, doja, orang biasa masuk mana sempat. Tak mesti tunggu imam. Imam lambat. Nah, kita datang, orang dah nak mati. La ilaha illallah. Suruh yang lain senyap supaya dia dapat dengar. Yang lain bising, suruh senyap. Oi, senyap, orang nazak nah, senyap, tolong senyap. Orang pun tak layan. Kadang orang-orang yang ziarah orang nazak ni kadang bengong juga, dia pergi berbual. Haji Din, Haji Mat, Haji Lan jumpa kat tempat tu. Haji Lan jumpa kat sini, tolong ziarah nazak ni. Dia dah ajar-ajar, so dia sembang. Ni orang tak ada adab. Ada bersembang kat tempat orang nazak. Nah, maka suruh semua senyap. Dan jika ada perempuan-perempuan yang bising menangis, hendaklah engkau suruh akan dia untuk diam. Woi, senyap orang nak ajar nazak senyap. Bawa keluar. Nah, memekak. Kasar tak? Dah cakap apa? Nah, orang nak nazak ni ajar kalimat tauhid, duduk abandin. Belum mati lagi. Imam standby dah, jangan takut. Tak faham sudah. Allahu Rabbi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Orang yang bising masa orang tengah nazak ni. Nah, kita nak ajar kalimat tauhid ni. Mulut yang bising tu Nabi kata apa? Nabi perumpamaan ni kasar. Jangan lurus pula. Sahabat tak bendul, sahabat tak lurus, sahabat tahu itu Nabi kiasan, bahasanya kasar. Nabi kata apa? Ambil tanah dan sumbat dalam mulut orang tu.
Kena yang lugu dia kokok tanah sumbat dalam mulut orang tu. Nah, dah maksud kata dengan tegas suruh dia diam. Kalau tak diam juga bawa keluar rumah. Jangan biar suasana bising masa orang nazak. Orang nazak dah celaru ni. Setannya datang nak kafirkan dia. Nah, maka bila kita zahir kita ajar kalimat la ilaha illallah, dia ucap dah kalimat tu, dia ikut, sudah. Tunggu dia mati. Kalau dia cakap benda-benda lain, kena ajar balik. Nah, gitu. Jadi kalau dia tak mengucap, baik sangka akidah dia sahih. Nombor satunya i'tiqad dalam hati, itu nombor satu. Nombor dua baru lidah. Kalau dia mengucap, kita pun ajar Haji Din ikut saya, la ilaha illallah. Haji Din pun sebut la ilaha illallah. Haji Din mati dalam keadaan i'tiqad dia, kita tahu masa kita berkawan dengan dia meyakini Allah di langit, dia meyakini Allah di arasy. Sesat akidah dia. Walau sebut la ilaha illallah, mati akidah menyeleweng. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mulut la ilaha illallah. Nah, orang yang berakidah Allah di langit, Allah di arasy, Allah ada muka, Allah ada tangan, semayang tak? Semayang. Maka mereka tidak ada dosa meninggalkan semayang, sebab mereka semayang. Cukup rukun semayang, cukup syarat sah semayang dia. Nah, tapi semayangnya sah dalam akidah yang menyeleweng. Dosa tak Ustaz? Dosa. Tapi dosa bukan kait semayang, dosa kait akidah, berdosa besar. Tak kafir dosa besar. Jaga baik-baik. Okey? Itu tentang ajar orang nazak mengucap. Nah, jangan ngucap lah. Pernah tak jumpa? Ngucap. La ilaha illallah. Nah, dah kau tak payah ajar lah, biar aku ajar. La ilaha. Dan jangan pekik pula. Haji Din kat saya, la ilaha. Jangan pekik. Low down your voice. Suara tu slow. La ilaha, dekat telinga dia. Nah, dan jangan tanya dia kenal kita ke tak. Orang tengah nazak Haji Din, ada tak Haji Din sebenarnya sini? Tak ada kalau ada, bukan Taman Sentosa. Haji Din mana tak tahu. Haji Din dia katakan mati betul Haji Din ni. Haji Din tempat lain. Dia ziarah orang nazak, dia pergi tanya, Haji Din kenal tak saya ni? Kenal tak Haji Mat Noja Surau Johor? Kenal tak saya? Oi, orang nazak kau ajak kenalan. Kenal tak saya? Ajar dia kalimat tauhid. Nah, bapak saudara datang, Din kenal tak ni pak saudaramu ni? Nah, kenal tak Pak Andak ni Pak Teh ni, kenal tak? La ilaha illallah. Ini orang suruh duduk kuliah fardu ain, belajar adab, engkau duduk lain. Lepas tu ziarah orang nazak, ziarah orang mati, tak reti adab. Nah, biar seorang yang ajar. Dia kenal kita ke tak kenal ke, dia lupa ke ingat ke, peduli. Nah, pastikan dia mati dalam kalimat tauhid. Itu saja. Kalau dia berjaya mengucap, alhamdulillah. Akidah dia kalau yang kita tahu menyeleweng, pohon ampun daripada Allah. Kalau dia tak mengucap, baik sangka. Nah, ini orang tu mati tak mengucap, Allah Haji Din dah tak ada. Khabarkan pada yang lain Haji Din dah kembali ke rahmatullah. Kita pun ambil tangan dia buat gitu, tutupkan mata dia. Nah, yang nengok-nengok ni, tak mengucap Haji Din tadi. Dia mula ngumpat, orang baru mati. Nah, Haji Din tadi tak mengucap. Sampaikan kat luar, tak mengucap tadi, tak mengucap la ilaha illallah. Mbak, aib mayat wajib simpan. Aib buruk mayat wajib simpan. Mu buka haram berdosa. Orang tak sempat mengucap mengkhabar ke orang buat apa? Bagi tahu ke orang buat apa? Bagi tahu dia dah meninggal sudah. Nah, dia tak mengucap tadi. Tambah pula mulut puaka. Mulut puaka. Nah, dia tambah. Dia tak mengucap. Tak mengucap. Mati buruk. Dia kata la ilaha illallah. Nambah pula mati buruk. Lepas tu ada orang yang tak reti ni, dia datang kuliah. Ustaz kata apa? Mati yang baik 3 tanda. Mati dahi berpeluh, mati mata menangis, mati mulut tersenyum. Dia pun tulis. Mati dahi peluh, mata berair, nangis, mulut senyum. Senyum sikit lah, bukan senyum macam Piramli tu. Senyum. Itu mati pura-pura Doremi. Nah, mati dia macam senyum gitu. Mati senyum, mati dahi berpeluh,
mati mata menangis. Ini tanda-tanda mati yang baik. Ingat, tanda-tanda mati yang baik ni mati yang special. Bukannya orang mati tak berpeluh dahi, tak menangis, tak senyum, mati buruk. Bukan. Dia tengok, dahi berpeluh tadi Haji Din mati. Tak berpeluh, mata tak menangis, senyum mati buruk. Ni orang gini ni simpan dalam rumah, jangan bagi dia keluar. Bawa bala dalam masyarakat. Ngerti? Allah, orang jahil adab. Ingat apa yang dikatakan mati yang baik? Mati yang baik adalah mati yang beriman, mati yang zahir Islam dia. Itulah mati yang baik. Walau tak sempat mengucap, walaupun mati kemalangan, walaupun mati sakit, mati yang baik adalah mati Islam. Nah, saya nak tanya tuan-tuan, seorang Islam mati aksiden kena langgar lori, berkecai otak, mati. Kita tahu di Islam mati. Dengan orang kafir, dengan pakai suit cantik apa semua, duduk dekat dalam rumah tengok TV tu, sandar mati. Tuan-tuan nak kata mati mana yang baik? Orang kafir tu mati baik, baju lawa, mati pula dalam rumah, senang je matinya, tengah sandar tengok TV tu mati. Oh, mati yang baik ni kafir ni. Ni yang Islam mati aksiden kena langgar gilis lori ni, otak berkecai ni mati buruk. Tu mu bodoh. Yang mati yang baik itu yang Islam, walaupun kemalangan. Mati buruk kafir tu, walaupun matinya baju lawa, mati tempat yang tenang, mati buruk sebab kufur matinya, mati dalam kafir. Mati buruk. Jadi nak tahu mati buruk ke mati baik adalah Islam, iman. Selama mana tak terzahir orang tu murtad, maka Islam lah. Haji Din ni mati, kemudian kita katalah ini mati yang baik kerana matinya mati Islam. Datang seorang bengong ni, dia kata apa? Tuan Haji, belum tentulah. Apasal? Boleh jadi entah murtad tak? La ilaha illallah. Boleh jadi, dia kata. Nah, ingat hukum fiqah ni atas benda zahir. Nah, selama mana tak terzahir, tak jelas dia murtad, maka hukum apa? Islam. Urus cara Islam. Kita tak tahu entah dalam hati dia murtad ke apa, itu kita tak tahu. Baik sangka tak berlaku murtad. Jadi dan kalau orang kafir pula mati, Mr. Muniandi mati, Mr. Muniandi was passed away, mati. Kita pun datang nak panggil siapa urus jenazah Mr. Muniandi ni, Hindu. Panggil sami-sami dia datang ambil. Jadi sami kuil datang ambil. Jangan pula kita kata Mr. Muniandi ni mati, minta orang masjid lah uruskan. Apasal? Boleh jadi, boleh jadi boleh jadi di Islam tak? Entah tak pakai fiqah. Dia nak kena jelas. Mr. Muniandi ni 2 hari sebelum dia mati dia ada mengucap tau, cuma tak sempat daftar Jabatan Agama je. Sahih Islam, baru urus cara Islam. Baik. Maka berbalik pada perbahasan ini, wajiblah kita belajar hukum akal. Wajib akal, harus akal, mustahil akal. Wajib akal ada 24, 20 Allah, 4 Rasul. Mustahil akal pun ada 24, 20 Allah, 4 Rasul. Selain daripada 24 wajib dan 24 mustahil, segala-galanya harus. Harus. Cuma ada beberapa bab yang telah datang wahyu, telah datang nas, menyebabkan akal kita kata wajib. Contoh, dalam 20 sifat Allah tak ada bicara pun Allah masukkan orang beriman dalam syurga. Tak ada sebut dalam 20 sifat wajib Allah. Tak ada. Okey? Maka Allah memasukkan orang beriman dalam syurga dan Allah masukkan orang kafir dalam neraka, harus pada akal. Harus saja. Akal kita setting, Allah ambil orang beriman masuk syurga, ambil orang kafir masuk neraka. Harus pada akal kita. Harus saja. Apa maksud harus? Kalau berlaku yang berlawanan, harus juga. Macam mana? Allah ambil orang beriman, bubuh dalam neraka. Allah ambil orang kafir, bubuh dalam syurga. Akal kata apa? Harus. Boleh Allah buat gitu. Tapi ingat, telah datang wahyu, telah turun Quran, telah datang hadis yang menyebutkan Allah berjanji yang Allah akan buat. La tukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji. Mana?
Allah berjanji orang baik, orang beriman, orang soleh akan kumasukkan dalam syurga selamanya. Dan yang kafir ini aku bubuh dalam neraka selamanya. Telah datang wahyu, nas Quran dan hadis, maka akal kata apa? Allah masukkan orang beriman dalam syurga wajib. Bukan wajib pada Allah tu buat gitu. Akal kita kata mesti wajib. Sebab dah datang nas, dah datang wahyu Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis tak ada sebut benda tu, Allah masukkan mana golongan dalam syurga ke neraka, semuanya boleh belaka, harus belaka. Situ kena faham. Nah, baik. Sebab tu Allah hidupkan orang lahir, seseorang ni lahirnya kafir, membesarnya kafir, mak bapak kafir. Kemudian daripada umur sekolah, remaja, belia sampai ketua bangka kafir. Mati kafir. Ustaz, yang hidupkan orang ni lahir kafir, seumur hidup kafir dan mati pun kafir, siapa yang buat? Allah. Apasal Allah tak bagi hidayah kat dia? Kan Allah boleh bagi hidayah. Kesian dia, Allah hidupkan kafir, seumur hidup kafir, mati kafir, patut Allah azab. Tak baik Allah ni. Oi, ini kena jaga. Nah, benda-benda ni kena jaga. Apa dia akidah kita kata? Harus bagi Allah. Harus ni nak terjemah mudah, boleh. Boleh bagi Allah, harus bagi Allah buat yang demikian itu. Hidup Islam, seumur hidup Islam, mati Islam. Hidup kafir, seumur hidup kafir, mati kafir. Hidup Islam, seumur hidup Islam, ujung matinya kafir, murtad. Hidup kafir, seumur hidup kafir, ujung mati mengucap masuk Islam, mati Islam. Semua tu harus bagi Allah. Sebab di sisi Allah tidak ada baik dan tidak ada buruk. Yang ada baik buruk ni di sisi manusia, makhluk. Berarti baik. Saya dah pernah bagi tahu tuan-tuan belum? Contoh budak darjah 4 10 tahun digilis kereta api mati. Tak pernah? Dengar elok-elok. Yang buat ajar nanti terlepas. Budak darjah 4 umur 10 tahun lintas landasan kereta api, tersangkut kaki dekat landasan rel kereta api tu. Masa tersangkut tu, kereta api pun jalan. Sambar budak tu, mati berkecai. Budak darjah 4. Siapa yang buat budak tu macam tu? Siapa yang takdirkan budak tu mati gilis kereta api dekat rel tu? Allah. Allah tak baik buat gitu. Nak kata gitu? Ini yang kata harus bagi Allah. Nampak buruk pada mata kita, nampak tak baik, tapi ingat akidah kata di sisi Allah tak ada baik buruk. Segelintir ulama kata di sisi Allah semuanya baik, tapi jumhur ulama, majoriti ulama usul, ulama akidah kata di sisi Allah tak ada baik, tak ada buruk. Yang ada baik buruk kita. Budak darjah 4 tu depan kita, nampak kita pergi lalu, kita tolak budak tu. Buruk, perbuatan kau dah bunuh budak tu, baru buruk. Budak tu nak terjun kereta api lalu, kita sambut budak tu, selamatkan. Perbuatan kita baik. Baik buruk tu atas makhluk. Nah, Ngerti tak ni? Sebab ada tuan-tuan, dia soal kat kita. Jadi tuan-tuan ngerti lah. Jawab balik, di sisi Allah tak ada baik buruk. Allah itu Tuhan, tidak dihukum baik, tidak dihukum buruk. Sekalian perbuatan Allah itu harus berlaku, boleh berlaku. Jadi situ pegang. Nanti ada orang tanya, Tuan Imam dah lama kan jadi imam surau. Saya nak tanyalah, orang yang Allah hidupkan kafir, seumur hidup kafir, mati kafir, lepas tu Allah azab. Tak baik Allah buat gitu. Matikan kafir, Allah azab selamanya. Kan Allah boleh bagi hidayah. Nampak? Tu. Bukan kerja kita nak tanya kenapa Allah tak boleh bagi hidayah. Tak. Allah sebut dalam Quran, yang akan ditanya adalah kita, bukan Allah. Nah, Allah tak akan ditanya, bahkan kita yang akan ditanya. Jadi mulut jangan lancang sangat, sibuk dengan kerja-kerja Allah, pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Jangan kita sibuk sangat. Jangan nak kena belajar ni tauhid. Nah, dia sibuk kenapa Allah urus dunia ni macam gini. Dia sibuk yang tu. Nah, lah kat dalam barzah kena azab. Sebab apa? Lah, dia tak buat benda yang diwajibkan atas dia. Tu dia. Sibuk kaji golongan-golongan kafir punya rahsia. Golongan Illuminati, golongan Dajjal, apa rahsia perjalanan perancangan mereka. Nah, sibuk kaji. Fadu'ain tak reti. Engkau mati, engkau tak reti rahsia-rahsia perancangan orang-orang kafir nak musnahkan Islam. Engkau tak reti tu, tak ditanya di barzah.
Tapi kalau kau tak tunaikan belajar fardu ain kau, barzah diazab. Khair. Kemudian dia kata apa lagi di sini? Sekaligus kita tahu dalam membezakan istilah wajib bagi dan wajib atas untuk menetapkan ia wajib akal atau wajib syarak, dan tak dapat tidak untuk wajib juga mempelajari hukum adat dalam perbahasan tauhid atau usuluddin ini. Maka kena reti lah, wajib syarak mana? Wajib syarak kita lah, jin dan manusia. Kalau langgar, berdosa. Kalau buat, berpahala. Namanya wajib. Atas siapa? Manusia dan jin. Malaikat tak. Malaikat tak ada hukum. Binatang tak ada hukum. Nah, wajib lembu-lembu menjaga dirinya di dalam kandang, dan haram atas lembu memusnahkan tumbuhan orang lain. Tak ada. Yang wajib jaga lembu tuan lembu. Wajib atas tuan lembu mengurung lembu-lembunya dalam kandang, dan wajib atas tuan lembu mengunci akan kandang-kandang lembunya. Nah, bukan lembu tanggung hukum. Jadi jin dan manusia yang tanggung hukum. Itu nama wajib syarak. Sebab wajib ni kita akan keliru kalau tak belajar wajib akal dengan wajib syarak. Wajib syarak tu fiqah lah. Wajib akal tu kita perbahasan tauhid ni. Yang kedua, kita keliru apa? Harus pada akal cerita tauhid. Harus pada syarak cerita fiqah. Harus bagi seorang lelaki mengahwini akan seorang perempuan. Harus seseorang mensedekahkan duitnya. Kan harus tu itu fiqah, hukum atas jin, atas manusia. Nah, harus bagi seseorang itu memuji akan temannya. Harus. Nah, jadi harus dengan wajib ni dia ada dekat hukum akal. Hukum akal ada wajib, mustahil, harus. Hukum fiqah, syarak tu wajib, harus. Ini yang buat keliru. Lagi tiga tak ada dekat akal. Sunat, hukum akal tak ada. Haram, hukum akal tak ada. Makruh, hukum akal tak ada. Nah, hukum akal ada wajib, mustahil, harus. Mustahil tak ada pada fiqah. Mustahil ni ada pada hukum akal saja. Jadi kerti lah. Hukum syarak tuan-tuan kerti dah 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dan setengah kitab tambah 2, sah dan batal. 7 atau 5 hukum syarak. Hukum akal memang 3 je. Wajib, mustahil, harus. Wajib tu mesti ke akal. Mustahil tu akal tak boleh terima. Harus tu boleh terima dan boleh tolak. Nah, Allah cipta kucing di Taman Sentosa, harus pada akal. Allah tidak menciptakan walau seekor pun kucing di Taman Sentosa, harus pada akal. Jadi perkara harus ni berlambak-lambak lah. Sebab apa? Selain 24 yang wajib, selain 24 yang mustahil, semuanya harus berlaku. Maka masuk tak dalam harus? Allah mencipta satu makhluknya jadi manusia kafir, hidup seumur hidup kafir, dan matinya kafir, lalu Allah azab. Pada Allah mana? Harus. Akal kita kata harus Allah buat macam tu. Betul? Kerana di sisi Allah tidak ada baik dan tidak ada buruk. Selain daripada pecahan hukum ni ada 3 Hukum akal 1, kait dengan akidah. Hukum syarak 2, kait dengan fiqah. Dan hukum adat 3, kait dengan akidah juga. Jadi benda tauhid ni dikait 2 hukum. Hukum akal dengan hukum adat. Hukum syarak tu fiqah. Ustaz, kenapa hukum adat kait dengan tauhid juga? Sebab gini, hukum adat ni kena belajar lah. Kalau tak ada api, tak terbakar. Kalau ditampar, sakit. Kalau tak ada minyak, kereta tak berjalan. Kalau tak ada aircon, panas. Adat lah tu. Kalau tak ada pakaian, sejuk. Betul? Tu hukum adat. Adatnya nak pergi Perak, kena pakai kereta ataupun kapal terbang. Nah, nak sampai tu kena pakai kereta. Kalau pakai motor lah, lambat lah sikit, kena berhenti-berhenti. Kalau jalan kaki, lagi lambat. Nah, jalan kaki pergi Perak, Masya-Allah. Nah, adat kata memanglah sampai tapi lambat. Biasanya orang nak pergi Perak, orang dengar apa? Naik kereta atau naik motor atau naik kapal terbang. Jalan kaki luar daripada adat. Jarang dengar orang pergi Perak. Naik apa je? Jalan kaki je saja pergi Perak. Daripada mana? Johor. Nah, tak ada. Maka apa kaitan dengan tauhid? Contoh, api membakar, itu adat.
adat. Api membakar itu adat. Masuk pada tauhid, api harus sahaja membakar, tidak mesti. Akal kata, ni hukum akal pula. Akal kata api membakar itu harus, bukan mesti. Nah, sebab apa? Kerana kuasa membakar, yang memberi kesan membakar adalah Allah. Nah, nasi mengenyangkan, adat. Makan sepinggan dua pinggan kenyang, adat. Nasi mengenyangkan itu adat. Akal kata apa? Nasi mengenyangkan harus sahaja. Sebab apa? Bukan nasi ada kuasa mengenyangkan, bukan nasi ada kuasa melaparkan, tapi Allah yang mengenyang dan melaparkan. Itu akidah. Kalau akidah kata memang nasi yang mengenyangkan, habis Allah tak ada kena-mengena, murtad. Tu hukum adat kena reti dalam perbahasan tauhid. Jadi tapi hukum adat ni tak mesti cakap kat mulut. Panas lah Haji, tak buka kipas, padan lah. Haji ni syirik cakap gitu. Apa pula tak ada kipas panas? Syirik tau. Allah yang bagi sejuk. Tak mesti cakap gitu. Oh, yang tak syirik mana? Panas lah Haji, Allah tak bagi sejuk ni. Dia cakap gitu. Nah, kita kata kipas bagi sejuk, tak syirik. Panas lah Haji, kipas tak buka, kau tak buka, panas. Tak syirik. Boleh cakap macam tu, harus cakap macam tu. Nah, tak syirik. Syirik ni mana? Akidah. Akidah kita tahu dah, Allah yang bagi panas, Allah yang bagi sejuk, bukan kipas, bukan aircon. Habis kipas aircon ni adat sahaja, sunnatullah, hukum adat sahaja. Nah, ajah-ajah nak pergi Melaka, naik kereta suami tinggal sikit minyak. Ajah katalah, bang isilah minyak nak pergi Melaka, kan tukang tak cukup minyak tu. Suami kata apa? Allah yang menyampaikan kita, bukan minyak. Suami kata apa? Awak ni syirik tau. Ada pula minyak menyampaikan kita, Allah menyampaikan. Sekati awak lah bang, bawa sampai macam gagak, stranded tengah jalan, yang kena tolak suami. Nah, tu bini pun kata Allah menyampaikan. Nah, Allah menyampaikan pada akidah. I'tiqad kita, minyak, kereta, kenderaan semua tak bagi kesan apa, mudarat, manfaat semua tak ada bagi kesan. Allah yang bagi kesan mudarat, Allah yang bagi kesan manfaat, bukan makhluk. Nah, habis kereta minyak tu semua adat, sunnatullah. Adatnya nak sampai minyak kena kereta kena ada minyak. Nah, adat. Jadi hukum adat tak boleh buang pula. Nah, jadi kena seimbang. Ada orang, tak ada minyak ni, macam mana ni? Kan tawakal lah pada Allah. Allah tak ada ni minyak. Murtad dekat begitu. Ataupun boleh jadi dosa besar kerana menafikan terlibatnya Allah pada mentadbir makhluk dia. Nah, ada pula yang ambil akidah saja, hukum adat tak nak ambil. Macam tadi ya, ada pula minyak menyampaikan, Allah menyampaikan, ambil i'tiqad saja, hukum adat tak ambil. Tak boleh. Okey. Api membakar, mesti membakar. Kalau tak membakar, tak boleh terima. Api mesti membakar. Dah kalau Nabi Ibrahim dicampak dalam api, tak terbakar Nabi Ibrahim, mu nak kata apa? Alah, kisah Nabi Ibrahim tu dongeng je, murtad mu cakap gitu. Nah, tu kena reti hukum adat dengan akidah. Nah, adatnya api membakar. Balik pada akidah, Allah berkuasa dan berkehendak api tak membakar. That's why Nabi Ibrahim selamat daripada terbakar. Nah, baik. Nanti kita akan masuk pada 20 sifat, wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Jadi ingatlah, siapa yang mengingkari mukjizat para rasul murtad. Macam tadi Nabi Ibrahim tak terbakar, dia kata cerita dongeng, murtad. Kalau dia kata orang-orang ni, contoh Tuan Imam hari tu api sambar kat badan dia, tak ada apa-apa, tak terbakar, dia mengingkari. Apa pula macam tu? Sebenarnya tu karamah. Boleh jadi Tuan Imam tu orang soleh, maka dia keramat. Mengingkari karamah berdosa. Nah, saya tak ingkari Tuan Imam tu tak terbakar, saya tak ingkar, saya percayalah. Tapi masalahnya cerita tu betul tak betul? Itu boleh ingkar.
entah dia membohong ke, itu boleh ingkar. Tapi kalau ingkar api tu tak membakar, boleh jadi dosa besar. Itu nanti kita syarah pada hukum adat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.